Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 3 KSSM untuk bab yang ketiga, matematik pengguna simpanan dan pelaburan serta kredit dan hutang bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, kita masih lagi dalam subtopik 3.2 pengurusan kredit dan hutang untuk satu standard pembelajaran 3.2.5 mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Baiklah pelajar, terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman. Okey, pinjaman ni biasanya kita akan buat untuk pembelian hartanah ataupun pembelian motosikal, kenderaan lah. Okey, jadi ini memang akan dekat dengan kamu suatu hari nanti sebab suatu hari nanti kita akan buat juga pinjaman. Betul tak? Okey, jadi terdapat dua faedah. Yang pertama, faedah sama rata di mana ianya dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman dan juga jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Dan yang kedua adalah faedah atas baki. Jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Jadi ianya akan sedikit berbeza. Baiklah, ansuran bulanan ialah jumlah amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki pinjaman. Okey, bila kita buat peminjaman, kita perlu membayar ansuran bulanan. Okey, jadi kamu perlu tahu berapakah jumlah amount yang perlu dibayar. Contoh yang pertama, menggunakan faedah sama rata, Puan Ana membeli sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Ana? Baiklah pelajar, jadi kita tahu pinjaman dia adalah RM80,000 dan dia membayar sebanyak 10%. Jadi bukanlah RM80,000 yang dipinjam ya. Jadi berapakah bayaran pendahuluan dia? Okey, bayaran pendahuluan 10%. 10% bermaksud 10% daripada RM80,000. Jadi bernilai RM8,000. Jadi berapakah pinjaman dia? Jumlah pinjaman adakah RM80,000? Bukan. RM80,000 tolaklah dengan RM8,000, maka pinjaman dia adalah RM72,000. Kemudian faedah yang dikenakan ialah 4% setahun selama 6 tahun. Jadi faedah dia kita kira pula faedah sama macam tadi. RM72,000 lah, jangan guna RM80,000 ya, RM72,000. Faedah kita 4% darab dengan 6 tahun. Tak perlulah 6/365 seperti yang kita buat kad kredit. Yang ni dia dah dalam tahun dah, unit dalam tahun, tak ada masalah. Okey, jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai RM17,280. Ini yang dikenakan faedah. Jadi jumlah bayaran balik dia berapa? Okey, jumlah bayaran balik maksudnya yang kita pinjam tadi adalah RM72,000 dan kita punya faedah RM17,280, maka jumlah keseluruhan pinjaman kita adalah RM89,280. Kemudian soalan yang kedua dia kata bayaran ansuran. Jadi ansuran selama 6 tahun. 6 tahun kita akan kira dalam bulanan lah. Sebab dia nak dalam bulanan. Jadi bulanan 6 tahun bersamaan dengan 72 bulan. Jadi 89,280 bahagilah dengan 72 bulan. Maka setiap bulan Puan Ana perlu membayar RM1,240. Jadi selesailah bayaran balik, jumlah bayaran balik dan juga ansuran bulanan bagi Puan Ana.
Baiklah, untuk contoh yang kedua, faedah atas baki, Encik Haris membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dengan kadar faedah 6% atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun dan ansuran bulanan ialah sebanyak RM150. Okey, ni dia dah tahu dah ansuran bulanan dia. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Haris bagi 3 bulan pertama. Jadi kita buat pengiraan setiap bulan. Jadi bulan pertama faedah kita ya, kita perlu kira faedah bulan pertama. Okey, faedah bulan pertama kita dengan pinjaman kita RM10,000. Okey, dengan kita punya faedah kita 6%. Maaf, 6%, 6%,000 pula. 6%. Okey. Dan untuk bulan pertama, jadi 1 dalam setahun, 1/12. Okey, jadi kita kira, kita akan dapat RM50. Jadi, berapakah jumlah pinjaman? Jumlah pinjaman kita adalah daripada RM10,000 tadi, dah tambah dengan RM50, maka jumlah pinjaman kita dah jadi RM10,050. Dan baki kita, sebab kita bayar ansuran bulanan, jadi RM10,050, kita bayar setiap bulan RM150. Jadi untuk bulan pertama, kita akan tinggal baki kita RM9,900. Ini untuk bulan pertama. Baiklah, untuk bulan kedua pula, sama juga macam tadi. Okey, bulan kedua. Tapi kita punya pinjaman kita bukan lagi RM10,000 lagi, tapi dah jadi RM9,900. Okey, jadi kita cari dulu faedah. Sama sahaja, RM9,900 dengan 6%. Dan darab dengan 1/12. Kita tak guna 2/12 pula sebab masih 1 bulan. Jadi kita akan dapat faedah kita adalah RM49.50. Kemudian kita cari jumlah pinjaman kita. Okey, jumlah pinjaman daripada RM9,900 tambah dengan RM49.50, maka pinjaman kita dah jadi RM9,949.50. Dan baki kita, sebab kita akan bayar ansuran bulanan setiap bulan RM150, maka RM9,949.50 tolak dengan RM150. Maka kita punya baki kita adalah RM9,799.50. Dan untuk bulan ketiga, okey, bulan ketiga. Okey, cuba guna warna lain pula lah, supaya kita nampak kan. Okey, bulan ketiga. Sama juga macam tadi, kita kira faedah. Okey, tetapi baki kita bukan lagi RM9,900, tapi RM9,799.50. Masih lagi dengan faedah 6% dengan 1/12. Okey. Okey, jadi sekarang kita akan dapat nilai kita. Faedahnya adalah RM49. Maka kita cari juga jumlah pinjaman kita. Hilang pula dah. Okey, sekejap. Jumlah pinjaman. Okey, RM9,799.50 tambahlah dengan RM49. Maka kita akan dapat nilainya adalah RM9,848.50. Dan baki, sebab kita bayar bulanan lagi, sama juga macam tadi, RM9,848.50.
tolak dengan 150, maka baki untuk bulan ketiga adalah RM9,698.50. Jadi soalan dia nak tanya jumlah faedah kan? Jumlah faedah setiap bulan tadi berbeza-beza. Okey, bulan yang pertama adalah RM50, bulan kedua RM49.50, bulan yang ketiga RM49. Jadi jumlah dia adalah RM148.50. Inilah dia pengiraan sekiranya faedah atas baki. Dan janganlah kita meminjam wang daripada pemberi wang tidak berlesen. Kerana apa? Yang pertama, terma dan syarat yang tersendiri. Kadang-kadang dia boleh ubah sendiri sahaja terma dan syarat dia. Yang kedua, charge faedah yang sangat tinggi dengan compound harian. Okey, charge dia kadang-kadang berbeza-beza dan memang akan dikenakan dengan lebih tinggi. Yang ketiga, meletakkan diri dan keluarga anda dalam keadaan yang bahaya. Okey, dia memang kita boleh kata gangster lah ya, bahaya juga. Dan yang keempat, memaksa anda membuat pinjaman tambahan. Bila dah nak habis tu, dia suruh buat pinjaman tambahan ataupun dia kata, buatlah pinjaman tambahan supaya awak boleh bayar baki yang dulu. Sedangkan sebenarnya kita tengah menambah hutang yang sedia ada. Jadi, cikgu dah terangkan tentang pinjaman. Cikgu harap kamu faham dan jelas tentang pengiraan-pengiraan yang telah cikgu sediakan. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.